Malaysia Hari ini terus bersama dengan anda, saya Hanif Yusof dan juga Hazrina untuk membawakan kepada anda berkaitan dengan perbincangan. Ini pembentukan kerajaan telah pun diadakan istiadat mengangkat sumpah dan hari ini adalah hari pertama setiap kementerian untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya sama ada menteri yang baru ataupun menteri yang lama kembali ke portfolio masing-masing dengan bilangan kabinet yang mengecil. Itu antara kota yang telah dijanjikan, tetapi terdapat juga bunyi-bunyi berkaitan dengan pelantikan ini, Rina. Bila menyentuh tentang pelantikan ini, Datuk, ada juga muka baru yang kali pertama menjadi ahli parlimen dan kemudiannya diberi tanggungjawab untuk memegang portfolio yang dianggap sebagai satu kementerian yang strategik. Contohnya Kementerian Pendidikan Fadlina Siddiq, Kementerian Kesihatan oleh Dr. Zaliha Mustafa. Adakah pencaturan strategi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini melihatkan mereka dari segi sudut kredibilitinya ataupun bak kata Hanif tadi, kerana kabinet yang mengecil ini, maka keterbatasan dari segi pilihan? Ya, saya rasa itu adalah satu keputusan yang baiklah. Ya, bijak apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi muka baru, fresh faces kepada jemaah menteri beliau. Jadi itu yang perlu kita dilakukan lagi lah, selain daripada melantik orang yang bermasalah di tempat-tempat tertentu, orang yang kalah memberi peluang sedangkan ramai lagi yang menang. Contoh dia Kuala Selangor, contohnya Dr. Zulkifli. Dia pun terkejut, kita orang pun terkejut, semua orang terkejut apabila dia diketepikan dalam kabinet dan melantik orang yang kalah. Jadi itu pun satu persoalan yang timbul lah, yang saya rasa perlu nak baiki dah tak boleh dah. Diperjelaskan, saya percaya diperjelaskan dengan segera. Ya, dia harus diperjelaskan dengan segera. Dan saya rasa tuan tubuh tu sendiri, kalau dia kata dia dah kalah, dia boleh tolak. Macam Corbyn, contoh dia apabila ditawarkan menjadi Menteri Penerangan, beliau menolak disebabkan dia kata bagi peluang kepada orang lain untuk dapat pencen pula kan. Dia dapat pencen dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah accountability lah seseorang lah kan. Kalau you dah kalah, you kalah lah. Tak usahlah. Because it's too obvious. Dia terlalu orang kata ni sangat kan. Apabila pelantikan dibuat, apabila you dah kalah, sedangkan ada lagi orang lain. Tetapi dalam masa yang sama, sebagaimana Rina punya soalan tadi, saya rasa saya setuju. Apabila you beri muka-muka baru untuk menerajui portfolio strategik dalam kepimpinan ini. Dan bukan bermaksud kementerian yang lain itu tidaklah dianaktirikan dengan kepentingannya, tapi itulah kita nak bertanya kepada Dr. Asri. Doktor melihat kepada komposisi kabinet dari sudut yang pertamanya, 5 menteri wanita pada pemilihan pada kali ini, ianya mewakili hanya 16% saja daripada senarai kabinet, dan juga mungkin mendatangkan persoalan kepada adakah ianya mencukupi ataupun ianya satu lagi langkah yang kita lihat kepada satu perkara yang perlu diambil kira, Doktor. Ya, pembentukan kabinet ni ada beberapa prinsip lah kan. Yang pertama saya kata tadi ialah untuk pastikan kestabilan ataupun durability. Keduanya ialah kompetensi. Yang lain-lain itu seperti gender, seperti wilayah kan. Sebab kita tengok dari segi wilayah, banyak daripada Perak dan Menteri Timbalan dan Menteri luar sebagainya kan. Saya rasa itu mungkin kebetulan. But cakap pada wanita tadi, kalau kita lihat di negara maju memanglah persentage wanita lebih 20%. Tapi dengan kerajaan kabinet yang ada pada hari ini, iaitu saiznya dalam 28 orang dan ada 5 wanita, saya rasa itu amat praktikal dan juga boleh diterima pada saya. Yang lebih penting selain pada menteri wanita ini juga, mereka menunjukkan kompetensi. Ada antara mereka seperti Nancy ini telah menjadi menteri pelancongan dan ada beberapa yang baru seperti Hannah Yeoh dan sebagainya. Dan saya percaya mereka ada kebolehan tersendiri, mereka ada kepimpinan yang tersendiri yang akan kita lihat nanti bagaimana kementerian itu dicorakkan oleh karisma dan juga kepimpinan yang mereka ada itu nanti. Baik. Kita juga nak menyentuh berkenaan dengan agenda utama yang bakal dibawakan oleh kabinet yang baru ini, Datuk. Kita melihat bahawa dalam sudut pandang seorang Perdana Menteri ini, tentu setiap kali bila kita melihat perubahan pentadbiran itu, pemimpin yang baru akan ada prinsip yang baru, idea yang baharunya. Bagaimana sebenarnya untuk memastikan dari segi pembangunan negara, soal rakyat ini menjadi agenda utamanya? Ya, saya rasa itu sudah tentulah, because kita kena harus lihat bahawa
cabaran negara pada tahun hadapan merupakan satu cabaran yang getir dengan kemelisitan ekonomi global yang akan melanda dunia dan akan memberi kesan secara langsung kepada Malaysia. So saya rasa itu adalah satu cabaran bagi kabinet ini, dan kita mendoakan supaya kabinet ini dapat bersatu, dapat mengorak langkah ke hadapan dengan lebih, orang kata, lebih agresif bagi memastikan bahawa food on the table, makanan di atas meja itu ada untuk rakyat. Begitu juga dengan food security, keselamatan makanan tu harus diberi keutamaan dan lain-lain lagi. Saya rasa kos sara hidup harus ditangani dengan betul. Kalau kita pergi pasar pun kita tengok harga barang terlalu melambung. Rina, betul. You sendiri sebagai ini. Jadi benda-benda tu semua harus ditangani dengan sebaik mungkin lah. Soal perut ini, politik perut, bukannya politik. Politik perut tu harus diutamakan dalam kabinet kali ini. Jadi kita tolak tepilah perbezaan pandangan antara pembangkang dan kerajaan. Pembangkang juga sebagaimana Prof kata tadi harus ada schedule kabinet. Schedule kabinet one to one. Dia kena gasak satu demi satu dengan menteri. Kalau menteri KPDNKK contoh dia harus ada schedule kabinet KPDNKK dan KPDNKK. Dia kena ada check and balance kat situ. Saya rasa komposisi dalam parlimen kali ini adalah sesuatu yang menarik. Kerana kita harus ingat, bagi kita sebagai pemerhati politik, sebagai orang media dan sebagainya, ini adalah satu, orang kata, pemerhatian yang cukup kritis pada kali ini. Dan kita juga mengharapkan blok pembangkang memainkan peranan yang agresif, memainkan peranan yang berkesan, efektif bagi menghadapi, bagi memastikan perjalanan negara ini berjalan baik. Jangan lagi macam dululah. You asyik protes sampai tak habis. Ya, betul. Sampai sampai kita dah bosan tengok perjalanan parlimen. Betul. Pasal terlalu banyak sangat memprotes. Jadi siapa yang menang kali ini harus menjalankan tanggungjawab dia. Siapa yang kalah kali ini harus menjalankan tanggungjawab dia. Episod pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali itu kita harapkan tidak berada di penggal ini. Doktor, kita melihat kepada apa yang diperkatakan oleh Datuk sebentar tadi kepada cabaran utama pada tahun hadapan dengan cabaran ekonomi global yang sangat dijangka, sangat diperkatakan juga pada ketika ini. Kita dah ada Perdana Menteri selepas episod yang panjang, Doktor, hang parlimen itu. Kemudiannya pembentukan kabinet telah pun diumumkan. Perkara pertama yang perlu dilaksanakan ataupun perlu ditackle terlebih dahulu oleh barisan kepimpinan di bawah Perdana Menteri ke-10 ini, apa yang perlu diberikan hala tuju utamanya, Doktor? Baik, dan pada saya ada beberapa perkara yang memerlukan tindakan cepat dan pantas daripada kabinet ini. Yang pertama, untuk mengurangkan kejatuhan nilai ringgit kita secara berterusan. Kalau perkara ini berlaku, kita akan lihat kekayaan kita menjadi semakin kurang berbanding dengan kalau kita berada dan bekerja di overseas. Kita juga menghadapi masalah untuk mengawal kos sara hidup, sebab bila kita nilai ringgit jatuh, kita import barang banyak dan akan secara berterusan akan menaikkan kos sara hidup kita. Itu antaranya lah. Jadi bila kerajaan juga menyebut bahawa ini dia beri masa 2 minggu untuk mengatasi, ataupun agensi kerajaan datang dengan plan bagaimana untuk mengatasi kos sara hidup ini. Pada saya, kos sara hidup ini, kalau kita belajar daripada 2 dekad yang lalu, kita tak boleh turunkan dia sebab ini semua kuasa pasaran. Apa yang kita boleh buat ialah hanya menstabilkan dia ataupun status quo. Dan usaha kita secara berterusan perlu kita beri tumpuan ialah terhadap untuk meningkatkan produktiviti. Sebab dengan cara itu baru kita dapat meningkatkan pendapatan. Bila pendapatan meningkat, jadi kita tidak rasalah kenaikan atau beban kos sara hidup itu. Dan di sini saya rasa ada beberapa model yang kita boleh lihat. Misal kata di negara jiran kita di Singapura, bagaimana dia meningkatkan produktiviti. Dia membuka pasaran dia untuk menarik apa kita panggil golongan pakar untuk datang. Dan industri dia tidak berdasarkan kepada buruh murah seperti kita ini. Apabila kita bergantung kepada tenaga pakar dan industri yang berasaskan teknologi, kita akan menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi, lebih baik. Jadi pendapatan rakyat kita secara tidak langsung akan dapat tingkatkan.
Jadi ini banyak dibuat oleh negara lain. Persoalannya, adakah kita bersedia? Kita bersedia untuk membuka pasaran kita ke tahap yang lebih kita kata memerlukan tenaga profesional ini. Sebab setakat ini kita buka yang buruh, yang low scale kita panggil. Kita import Bangladesh lah, pekerja Indonesia di ladang. Yang ini tidak memberi kesan yang banyak dari segi produktiviti. Yang ketiga ialah soal inflasi. Inflasi yang kita hadapi sekarang ni bukan saja dia di luar pada kawalan kerajaan, sebab dia melibatkan peringkat dunia. Apabila Amerika menaikkan interest rate dia, misal kata, dan soal isu peperangan yang berlaku di frame yang menyebabkan harga bahan api menjadi tinggi dan sebagainya, ini kita panggil benda yang sukar untuk kita kawal. Jadi apa yang perlu dibuat ialah bagaimana untuk menahan kesan daripada kemudaratan inflasi itu. Kalau boleh dengan soal itu saya kata tadi, dalam soal untuk mencari rangka meningkatkan produktiviti, meningkatkan pendapatan masyarakat kita, dan seterusnya ialah menarik pelaburan domestic investment. Sebab sekarang ini kita lihat semua negara berdepan dengan masalah pelaburan. Pelabur mereka sendiri pun tak keluar selepas COVID ini sebab mereka banyak tumpukan kepada untuk bangun ekonomi mereka sendiri. Jadi kita sebenarnya, kalau kita lihat statistik, ada jumlah besar pelabur kita yang melabur di luar negara. Pada saya, inilah masanya kita bawa mereka ni untuk melabur ke dalam negeri. Ini kita panggil DDI ataupun Domestic Investment. Sebab kalau itu kita dapat lakukan, kita juga dapat menaikkan kembali nilai ringgit kita. Sebab bila modal ini dibawa masuk ke dalam Malaysia, kita akan membeli ringgit Malaysia. Faham, baik. Masalah sekarang ni, salah satu sebab kenapa ringgit jatuh, sebab kita jual ringgit untuk dapatkan dolar. Jadi ini antara 4 atau 5 isu dalam soal ekonomi lah. Itu belum lagi kita cakap soal pendidikan dan sebagainya. Betul, setuju. Saya mengambil apa yang Datuk kata tadi, soal atas meja untuk dimakan, soal perut dan sebagainya. Inilah perkara yang perlu diberi perhatian untuk kita tahu dengan segera. Dan yang pastinya juga kita melihat apabila doktor menyentuh tentang bagaimana perlunya kerajaan hari ini memikirkan tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat, menarik lagi pelabur dalam kalangan tempatan maupun asing ini. Datuk, bagaimana Datuk sendiri melihat bahawa kepercayaan harus diberikan semula kepada rakyat yang mungkin sebilangan daripada mereka yang menghadapi kekecewaan dan rasa gusar dengan kabinet baharu ini. Bagaimana nak mengembalikan kepercayaan ini dan dari segi mungkin nak menstruktur semula bajet 2023, Datuk? Saya rasa itu adalah yang penting sekali. Kita nak tunggu pematangan bajet. Sama ada bajet yang dulu akan ataupun diperbaiki dan sebagainya, kita tak tahu. Tetapi itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Pembentangan bajet tersebut itu akan menunjukkan hala tuju negara ke arah mana kita nak pergi, terutamanya dari segi merangsang ekonomi dan sebagainya. So itu adalah amat penting. Sebagaimana yang kita kata tadi, kita akan berdepan dengan satu cabaran yang cukup besar tahun depan. Dan ini adalah amat penting sekali. Dan sebagaimana yang saya cakap tadi, sudah sampai masanya kedua-dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan, harus bekerjasama, harus ada check and balance dalam parlimen setiap masa secara efektif. So itu adalah amat penting. Dan begitu juga dengan media sendiri juga harus terbuka dan lebih banyak boleh mengkritik, boleh memberi saranan yang baik dan sebagainya. So itu adalah the fourth estate, itu adalah amat penting. Selain daripada yang atas-atas sana. Dan selain daripada itu, satu lagi cabaran adalah cabaran Perdana Menteri sendiri. Apabila beliau juga memegang portfolio keuangan yang mana mereka sendiri menentang sebelum ini. Tetapi ini adalah satu cabaran lagi. Macam mana? Ini adalah satu lagi check and balance yang harus dilakukan oleh pihak sebelah sana bagi memastikan bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri harus diperhatikan dengan betul-betul. Ini termasuk kepada barisan kabinet itu sendiri. Datuk, mungkin portfolionya mungkin ada yang berbeza. Muka baharu, wanita yang dilantik menjadi senator juga. Itu semua telah dilakukan. Dengan cabaran baharu seperti yang kita katakan untuk 2023 ini, tiada ruang untuk kesilapan bagi jemaah menteri baru ini? Sudah tentu. Rakyat sekarang memerhati kabinet ini. Sama ada rakyat luar bandar, sebagaimana saya cakap tadi, rakyat bandar dan sebagainya, profesional dan sebagainya, semua memerhati. Apakah langkah
pertama yang akan dilakukan dalam tempoh 100 hari ini. Kita tengok banyak list 100 hari ini. Apa yang akan dilakukan sehingga 100 hari sehingga tahun depan. First quarter of next year. Orang nak tengok tu. Apa akan berlaku. Dari segi integriti. Contoh dia dari segi melawan corruption dan sebagainya. Dan adakah orang juga menanti adakah tokoh-tokoh yang disabitkan ataupun yang melalui proses tersebut akan dibebaskan atau tidak. So ini ada satu cabaran kepada kerajaan ini. Kepada kerajaan ini. Orang memati itu. Adakah proses kehakiman itu akan dikawal ataupun bergerak bebas dan sebagainya. Ini juga akan diperhatikan oleh rakyat. Baik. Kita juga nak dapatkan pandangan daripada doktor sendiri menyentuh tentang kabinet baharu ini. Kalau dahulunya mereka ini seteru, tapi sekarang ini perlu duduk semeja bersatu mencari satu penyelesaian yang baik bagaimana untuk melihat bahawa keutamaan yang pertama adalah kepentingan negara. Doktor. Ya, itu dunia unik pada ahli politik dia faham. Dia tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada kawan yang berkekalan. Jadi itu berbalik pada kalau kita sorok kempen ke apa berlaku 20 tahun sebelum ini kan. Semuanya telah bertukar. Itu jadi kepada kami seperti pemerhati dalam politik ni, kita kata benda yang kekal dalam politik ni ialah perubahan. Jadi apapun perubahan itu, kita harapkan dia kebaikan kepada rakyat dengan memberi fokus pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar politik untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Dan menyentuh soal bergerak ke hadapan, selain pada soal ekonomi, kita juga akui soal apa kita panggil rule of law merupakan satu perkara yang amat penting, sebab ini berkaitan dengan soal bagaimana bukan sahaja kita diperhatikan pada peringkat antarabangsa, tapi ini menyentuh soal bagaimana kita membentuk peradaban kita. Sebagai bangsa yang bermaruah, berintegriti, kita mesti menguruskan perjalanan pentadbiran keadilan kita dengan bukan sahaja dilihat adil, tetapi juga mempunyai satu governance atau tata kelola yang baik. Kalau kita masih ingat, beberapa hari lalu selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-260, ada disebutkan bagaimana soal Suruhanjaya pelantikan kehakiman itu perlu dilihat kembali dari segi keanggotaannya dan dari segi untuk mengurangkan campur tangan Perdana Menteri dalam pelantikan Ketua Hakim Negara ini. Betul. Dan perkara ini saya fikir dia bukan sengaja ditimbulkan begitu saja, sebab kita ada sejarah panjang dalam soal takbiran keadilan ini. Ini yang kita kata akhirnya pergi kepada situasi apa kita panggil seperti political prosecution ataupun pendakwaan terpilih. Dan dia dikenakan terhadap ahli-ahli politik tertentu, termasuk Perdana Menteri kita. Jadi kita tidak boleh semata-mata membuat keputusan orang itu telah dibawa ke mahkamah utama ahli politik, dia telah pun bersalah. Sebab dalam sistem kita asasnya itu boleh dipersoalkan. Seperti juga laporan terhadap jawatan kuasa mengkaji buku Tommy Thomas itu. Kita lihat perkara ini dengan jelas berlaku di mana Perdana Menteri pada waktu itu tidak mengikuti saranan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya pelantikan kehakiman. Dengan mengemukakan nama yang tidak dikemukakan oleh Suruhanjaya itu. Jadi ini semua perkara yang menyebabkan negara kita dipandang berbeza bermasalah pada peringkat dunia ini, sebab kita tidak meletakkan satu perkara yang utama, iaitu rule of law ni dalam konteks yang betul. Dr. Asri, kita mengharapkan kerajaan ini bergerak ke hadapan. Perkara ini juga diberi perhatian yang serius supaya dia dapat meningkatkan keyakinan pihak pelabur dunia dan tamadun kita sendiri dalam konteks untuk mewujudkan keadilan dan pentadbiran keadilan yang lebih bersih, cekap dan dihormati. Doktor, terima kasih banyak. Datuk, ringkas sahaja. Masa untuk bekerja sekarang ini bagi Kabinet? Saya rasa masa untuk bekerja bagi Kabinet. Jadi ini adalah masanya untuk mereka menunjukkan bahawa keputusan yang telah dilakukan
sehinggalah pembentukan kerajaan ini adalah betul. Jadi itu saja. Okey, ini kita melihat kabinet baharu harapnya dapat mengharungi dari segi era kematangan politik itu sendiri. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Zaini Hassan, penganalisis politik, bekas pengarang kanan utusan Malaysia, juga bersama kita secara dalam talian Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, penganalisis politik dan pensyarah kanan Jabatan Pentadbiran Awam, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM. Terima kasih kedua-duanya bersama kami hari ini. Ya, betul. Ini waktu untuk bekerja, bukan hanya untuk buat poster semata-mata. Jadi sila dan selamat bekerjalah ya kepada semua yang telah pun dipilih dan dilantik. Kita berhenti seketika, banyak lagi perkembangan yang kami bawakan di Malaysia hari ini selepas ni.